السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni ialah hadis yang kelima, muka surat yang ke-80, di bawah tajuk keseimbangan hidup. Alhamdulillah, kita dah selesai 4 hadis dan kita dah tengok dalam syarah-syarah ataupun penerangan-penerangan yang lepas macam mana hubung kait yang ingin disampaikan oleh penulis. Bermula pada hadis pertama iaitu tawakal kepada Allah. Hadis yang kedua, tinggalkan sikap lemah. Hadis yang ketiga, ghairah kepada ilmu. Hadis yang keempat, jalan menuju matlamat. Dan sekarang ialah hadis yang kelima di bawah tajuk keseimbangan hidup. Semua 4 poin yang dah kita lalui sebelum ni tu, ianya ialah satu langkah untuk kita menjadikan diri sebagai orang yang berjaya. Khususnya kejayaan seorang Muslim yang paling terbesar dalam hidup dia ialah berjayanya dia di akhirat. Kejayaan dunia ni sampingan, tapi kejayaan akhirat itulah yang perlu menjadi keutamaan. Jadi hadis kelima ni kita akan tengok hadis dia, muka surat yang ke-80. Kita tengok, qala Salman Al-Farisi li Abi Darda radhiyallahu anhuma. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada saudaranya Abu Darda radhiyallahu anhuma, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Maksud hadis ni, Salman Al-Farisi pernah kata kepada Abu Darda. Salman Al-Farisi ni orang luar, bukan orang Arab dan bukan juga orang Hijaz. Orang datang pada Parsi, bukan bangsa Arab. Bila mana dia masuk Islam, dia dipersaudarakan oleh Nabi. Antara benda yang Nabi buat ni, sebelum pada kita tengok terjemahan ni, benda yang Nabi buat di Madinah ni untuk mengukuhkan komuniti Muslim Madinah ialah Nabi buat satu benda dia panggil mu'akhah ataupun ta'akhah. Maksud dia apa? Mempersaudarakan orang ni dengan orang ni, walaupun hakikatnya tiada tali persaudaraan dengan sebab keluarga, tak ada. Tapi ini ialah cara untuk menguatkan komuniti. Jadi Nabi setiap orang ni dia akan bagi kawan dia yang dia akan lazimi, yang dia akan sentiasa beritahu apa-apa yang dia nak beritahu lah. Dan of course, benda yang utama dalam rancangan muakhah ataupun persaudaraan ini ialah untuk mendapatkan ilmu sebanyak mungkin daripada Nabi. Kita buka dalam Sahih Bukhari, kita akan tengok setiap orang sahabat ni dia ada kawan rapat dia.
Dalam Sahih Bukhari dia ada satu bab dalam kitab ilmu, bab tanawub fil ilm. Bab silih berganti dalam ilmu. Maksud dia apa? Hadis dia ialah cerita Umar. Ni sebelum baca terjemahan ni saya nak cerita dulu supaya kita nampak apa hubung kait Salman dengan Abu Darda ni. Umar Al-Khattab dia ada kawan rapat dia. Kawan rapat dia tu jiran dia. Cuma dalam riwayat tu tak sebut siapa nama dia. Jadi Umar telah buat plan dengan dia. Hari ni aku kerja, hari ni kamu tak kerja. Hari kamu tak kerja ni, kamu pergi masuk majlis Nabi. Daripada lepas subuh, kalau Nabi ada bercakap apa, duduk dalam majlis tu. Nanti lepas asar, kalau Nabi ada bercakap apa-apa, pun dengar apa yang Nabi sampaikan. Sebab biasa dalam riwayat, lepas zuhur Nabi tak buat apa. Lepas maghrib pun, kalau ada apa-apa Nabi cakap, tolong ambil perhatian. Sampailah lepas isyak. Maknanya kerja kawan ini, perhatikan apa Nabi buat daripada subuh sampai ke isyak. Lepas pada tu tengah malam nanti ataupun lepas isyak nanti, kita jumpa sekejap, kamu cerita apa ilmu yang kamu ambil daripada Nabi. Sebab hari ni aku kerja. Esok Umar tak kerja, Umar pula buat kerja tu. Dia jumpa kawan tu kerja hari tu, jadi dia akan saling tukar-tukar ilmu. Itu fungsi mempersaudarakan antara dua orang ni. Antara Ansar dan Muhajirin, antara orang luar dengan orang Arab. Yang ni mungkin tak hidup dalam budaya kita sebab tak ada kepentingan yang mendesak pun. Tambah pula dengan zaman sekarang orang ada live, orang boleh tengok siaran tertunda lepas pada tu. Cuma zaman tu dia biasa akan ada kawan yang akan pergi tengok, ambil ilmu pada Nabi. Jadi Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda pun macam itulah. Sebab kita kena tahu kehidupan para sahabat ni macam kita, dia orang bekerja, dia orang ada urusan perniagaan dia orang ada kebun yang dia orang kena jaga, dia orang ada haiwan ternakan yang dia orang kena tengok, sama macam kita. Ada yang masuk hutan, ada yang pergi berdagang. Ini ialah aktiviti harian dia orang. Jadi untuk seimbangkan, untuk balance kan, dia akan ada seorang kawan yang akan hari ni tak pergi, esok pergi. Hari ni tak pergi, esok pergi. Dalam masa yang sama, banyak kegiatan-kegiatan harian akan dibuat dengan kawan-kawan yang rapat ni, yang telah dipersaudarakan oleh Nabi. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni memang cukup rapat. Dalam hadis yang kita tengok muka surat 80 ni, Salman Al-Farisi telah beritahu beberapa benda kepada Abu Darda. Kita tengok terjemahan apa yang dia kata. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Untuk Tuhanmu ada haknya. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu ada haknya. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dan juga keluargamu ada haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berikanlah hak kepada setiap pemunya hak itu. Lepas pada tu Abu Darda dia macam terkejut. Kenapa Salman sebut benda ni pada aku? Dia pergi jumpa Nabi, dia clarify balik dengan Nabi. Dia beritahu apa yang Salman beritahu kepada dia, lalu Nabi pun kata, sadaqa Salman. Benarlah Salman terhadap apa yang dia sebut pada kamu. Okay. Syarah untuk hadis ni dia tak panjang. Pendek je. Kalau mungkin kita sempat habis pada malam ni, kita mungkin boleh masuk sikit intro hadis yang ke-6. Cuma untuk kita faham hadis ni maksud dia apa? Hadis ni kalau kita tengok, dia ada cerita di sebalik hadis ni. Dia panggil sabab urut dia. Satu hari Salman ni dia selalu pergi bertamu rumah Abu Darda. Antara Salman dengan Abu Darda ni, Abu Darda lebih proper kehidupan dia. Ada rumah, rumah pun elok. Isteri ada, anak ada. Salman ni dia tak kahwin pada waktu tu. Pada waktu tu dia tak kahwin lagi. Dan dia, orang kata apa, rumah dia pun rumah orang bujang, rumah biasa-biasa. Jadi dia selalu datang bertamu rumah Abu Darda. Abu Darda setiap kali Salman datang, dia akan hidangkan makanan. Dia akan minta isteri dia hidangkan makanan untuk saudaraku Salman. Salman perasan, setiap kali isteri dia masuk ke ruang untuk hidangkan makanan, ruang tamu lah kita kira, walaupun rumah dulu ni bukanlah proper sangat ruang tamu dia. Salman perasan muka isteri Abu Darda ni sugun, tak ceria.
Sehinggalah Salman memberanikan diri tanya, apa kena, tak happy apa dengan Abu Darda? Tengok fungsi kawan dia. Tak happy apa dengan Abu Darda ni? Bukan ambil kesempatan, tahu dah bujang, kita mengorak bini kawan ni, yang tu kena pelempang. Ni dia tengok muka bini kawan tu, bini Abu Darda. Lalu isteri Abu Darda mengadu pada Salman. Dia kata, kalau kamu mampu, nasihatlah kawan kamu ni. Dia ni kuat sangat buat ibadah sehingga tak sempat pun beri masa pada kami ni, isteri dan anak-anak. Dia ni rajin sangat puasa, rajin sangat bangun malam. Memang Abu Darda seorang ahli ibadah. Sebab Abu Darda, dia masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, dia punya kehidupan sebelum Islam. Ni saya cerita ni sekadar makluman, bukan untuk kita tengok rentas Abu Darda tu apa dia. Dia zaman dia sebelum masuk Islam, dia ni perompak. Bukan setakat perompak yang biasa-biasa, bukan yang bawa guni, yang buat master plan untuk rompakan tu. Maknanya perompak yang hebat lah. Kita tak boleh nak cerita keburukan sahabat lebih-lebih. Cuma saya nak katanya ialah, lepas dia masuk Islam, dia nak cover banyak kesilapan dia. Dia nak cover banyak kesilapan dia. Jadi dia telah membuat ibadah dalam kapasiti yang luar biasa, sehingga tak sempat bersembang dengan bini, tak sempat bersembang dengan anak-anak. Hatta kalau Salman datang pun, dia tak makan. Sebab apa? Dia puasa. Dia biarkan Salman makan. Sehinggalah Salman dapat maklumat ni daripada bini dia. Hari tu dia pergi rumah Abu Darda. Salman pergi rumah Abu Darda. Macam biasa, dia suruh isteri dia hidangkan makanan. Abu Darda tolong letak sekali makanan di hadapan Salman. Lalu Salman pun jemput Abu Darda, jom kita makan sekali. Abu Darda kata, tak, aku tak makan. Kamulah makan. Kamu tetamu, kamu makan. Tak, kamu kena makan. Aku tak akan makan sehingga kamu makan. Lepas tu dia macam nak mengelak kiri kanan, cari akal. Dia kata sebenarnya, dia terus terang, dia kata sebenarnya aku puasa hari ni. Salman kata, Nabi pernah pesan, sekiranya satu orang tu puasa tatawwu', lalu dia diajak makan, dan dia kena buka puasa untuk menjaga hati orang yang ajak makan. Kamu kena buka puasa, kamu kena makan dengan aku. Sebab Salman ni dia dah tahu dah, nak nasihat Abu Darda, kalau nasihat dalam keadaan lapar, nasihat tu tak akan lekat. Jadi dia kena makan dulu. Makan sekali. Makan sampai kenyang. Ujung tu baru dia ucapkan perkataan ni. Dia kata, Abu Darda, nak beritahu satu benda sikit. Inna li rabbika alaika haqqan. Tuhan kamu ada hak, wa li nafsika alaika haqqan. Diri kamu pun ada hak. Sebab pada waktu tu, garis hitam bawah mata Abu Darda ni jelas. Orang yang kurang rehat, tak cukup tidur. Sebab malam dia mendirikan malam keseluruhannya, siang pula dia puasa. Boleh katakan tak ada hari dia tak puasa, melainkan dia puasa. Hari-hari yang dilarang dia tak puasa lah, tapi banyak hari dia puasa. Sebab dia nak cover kesilapan lampau. Salman kata, wali ahlika alaika haqqan. Bagi isteri kamu ataupun anak kamu, keluarga kamu pun ada hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Tolonglah baiki balik manajemen masa kamu ni. Untuk Tuhan banyak ni, untuk keluarga banyak ni, untuk diri banyak ni. Tengok cara dia pesan, cara dia tegur kawan dia. Dia tak kata aku sembang dengan bini hang kata hang ni teruk. Ni nak cerita sikit ni. Nak kahwin buat cara nak kahwin. Kalau tak nak layan perempuan tak payah kahwin. Dia tak nasihat macam tu. Nasihat macam tu tak lekat. Dah lah kawan tu puasa, silap-silap pinggang tu naik atas muka kawan tu. Tapi nak kata dia berhikmah. Sebab tu dalam hadis Ibn Hibban, Nabi ni pernah ajar pada kita umat dia ni, ajar pada sahabat dan termasuklah kita untuk berdoa. Satu doa ni menarik. Allahumma atinil hikmah. Tuan-tuan boleh catat yang tu. Banyak tu dah lah, saya tak nak bagi panjang-panjang. Dia ada panjang lagi. Allahumma atinil hikmah. Ya Allah, berikanlah kepada aku hikmah. Minta pada Tuhan supaya bila mana kita hadapi masalah, kita selesai dengan cara yang berhikmah. Tengok Salman, dia selesai masalah kawan dia ni, masalah yang isteri dia mengadu, dia tak langgar je. Ada orang dia ada ilmu tapi hikmah tak ada. Sebab tu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khadidi, waktu dia definisikan hikmah, dia kata hikmah ni ialah kata-kata yang tepat,
daripada orang yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. 4. Ada orang, dia ada kata-kata, dia ada ilmu, tapi dia cakap kod dan. Dia tak jaga hati orang. Dia tak tengok sasaran tu tepat ke tidak. Budak darjah 1, dia pesan macam satu orang yang belajar universiti. Dia kata, adik, bertakwalah pada Allah. Allah Ta'ala berpesan pada surah sekian, ayat sekian. Ayat ni Ibn Abbas mentafsirkan sekian, sekian, sekian. Budak darjah 1 tak peduli pun. Cakap apa? Ibn Abbas dia tak kenal, apa pun tak kenal. Ini orang ada ilmu tapi dia tidak ada hikmah. Salman Al-Farisi telah memberikan, orang kata apa, pengajaran dan juga memberikan pesanan yang baik kepada kawan dia. Iaitu, Tuhan kamu pun ada hak, diri kamu pun ada hak, lepas pada tu isteri-isteri kamu ataupun anak kamu pun ada hak. Orang-orang tanggungan kamu ni pun ada hak. Okay. Jadi bila mana dia sebut macam tu, Abu Darda dia tahu ada benda dia nak sampaikan ni. Pergi jumpa Nabi, Nabi kata benda tu betul. Memang Nabi mengajar pun kita ni untuk buat management. Time management ni kena clear. Okey. Jadi kita tengok sabab urut hadis ni ialah teguran Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda. Teguran Salman Al-Farisi kepada sahabatnya Abu Darda. Okey. Daripada hadis ni, apa yang nak disampaikan oleh penulis? Kita tengok muka surat 81. Orang berjaya memiliki keseimbangan dalam interaksi mereka dengan alam. Kesannya satu aspek tidak menzalimi aspek yang lain. Itu poin dia. Orang berjaya balance bila mana dia berinteraksi dengan alam. Alam ni maksudnya siapa-siapalah, orang, binatang, apa-apa saja. Kesannya satu aspek tidak menzalimi aspek yang lain. Mereka memberikan hak yang sepatutnya kepada setiap pemunya hak ataupun pemilik hak lah. Siapa yang dapat hak tu. Mereka berurusan dengan diri mereka secara rohani, jasadi, intelektual dan emosi. 4 elemen penting dalam hidup kita ni: jasadi, rohani, intelektual dan emosi. Satu orang Muslim, dia akan tahu macam mana dia nak balance 4 elemen ni. Ini disebabkan mereka tahu bahawa manusia memiliki 4 sisi ini dan kesemua sisi ini tidak menafikan sisi yang lain. Setiap sisi ini menepati ukuran syarak. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok susunan salat fardu yang Tuhan letakkan pada kita, waktunya pun dia balance, dia tak kacau kegiatan harian kita. Antara subuh nak pergi ke Zuhur berapa jam? 6 jam lebih kurang ataupun 5 jam. Tuan-tuan boleh kerja apa tuan-tuan nak buat lepas pada subuh. Nak pergi turun ke sawah, nak pergi tengok haiwan ternakan, nak masuk pejabat, nak mengajar sekolah, nak belajar. Yang muda, student, dia nak belajar. Okey, 5 jam ni kamu buat apa kamu nak buat? Kamu jangan buat benda yang sia-sia. Kamu boleh buat apa yang kamu nak daripada urusan duniawi kamu. Kamu nak berniaga ke apa, nak deal dengan orang, dipersilakan. Sampai waktu zuhur, berhenti sekejap. Berikan waktu kamu untuk Tuhan kamu. Sekejap je. Sebab tu kita baca surah Jumaah, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا. Bila mana salat diselesaikan, salat Jumaat selesai, bertebarlah kamu di atas muka bumi, buat apa yang kamu nak buat sampai datang timing seterusnya asar pula. Sebab kita tengok antara zuhur ke asar 2 jam. Antara asar ke maghrib dia sekejap je. Dia 2 jam lebih jugalah purata dia tu. Cuma nak katanya waktu-waktu senggang tu kita mampu buat apa-apa saja. Bahkan dalam hidup kita ni, waktu yang Tuhan minta untuknya bagi ibadah fardu sangat minimum berbanding waktu yang dia biarkan kita buat apa-apa atas dunia ni. Waktu yang dia minta, Tuhan minta untuk kita salat fardu ni minimum sangat. 24 jam dia bagi. 5 waktu salat fardu tu kadang-kadang kita buat, kita kumpul sekali tak sampai sejam pun. Maknanya kita masih lagi ada 23 jam. Dalam masa yang sama ada orang dia nak gabungkan ibadat fardu dia dengan ibadat sunat, itu lagi baik. Cuma nak katanya hidup ni seimbang. Dia boleh menyusun waktu. Sebab tu kalau kita tengok, ni saya nak sebut sikit lah. Orang Islam ni, dia punya timing salat dia tu berubah. Tujuan dia apa? Nak menunjukkan orang Islam ni pandai arrange masa dia, perubahan. Dia ada fasa, ada waktu tempoh. Subuh ni awal, lepas pada tu subuh ni lewat,
ada waktu maghrib ni lewat, ada waktu maghrib makin awal. Orang Islam ni memang dia dah biasa dengan perubahan waktu, dia dah pandai pun. Tapi kadang-kadang bila mana satu orang tu dia cuaikan salat dia, menyebabkan dia tak biasa, dia terkejut dengan benda ni. Tuan-tuan tengok, sepanjang hidup tuan-tuan perasan waktu salat ni pernah tak dia duduk pada jam yang sama saja? Contoh, subuh pukul 6, zuhur pukul 1, asar pukul 4, maghrib pukul 7, isyak pukul 8. Pernah tak dia jadi 000 minit? Tak pernah. Melainkan dia akan berubah. Ada hari tambah 2 minit, ada hari kurang 2 minit. Orang Islam terbiasa dengan budaya waktu salat dia ni tak sama. Tapi orang Islam yang jaga salat, dia tahulah macam mana dia nak urus benda tu. Orang Islam yang tak jaga salat, kita tanya dia, sekarang asar pukul berapa? Pukul 4 lebih kot. Tu tanda tak pernah ambil tahu pun waktu salat pukul berapa. Tak pernah tahu pun. Padahal jam kiri kanan, tak cukup jam, buh TV lagi di masjid nak bagi nampak. Tak cukup TV, bubuh lagi minit dengan kiraan menurun selepas salat, selepas azan, untuk bagi tahu okey berapa lagi ada waktu nak salat sunat pun banyak mana. Ini nak beritahu pada kita bagaimana Muslim, dia punya time management dia sudah ada. Dia punya prototype tu Tuhan dah letakkan. Tapi ambil ataupun tidak, peduli ataupun tidak. Sebab tu kita akan jumpa satu orang, satu kelompok manusia, berbagai-bagai kelompok manusia, yang bila mana dia nak ibadah, dia melampau dalam ibadah sehingga dia tinggal dunia dia. Bila mana dia nak buat dunia, dia melampau dunia dia sehingga dia tinggal akhirat dia. Bila mana dia nak berkasih sayang, dia berkasih sayang sampai dia tak peduli orang-orang lain. Bila mana dia sibuk kerja, dia sibuk dengan kerja dia sampai dia tak peduli. Ini ialah kesan tak tahu macam mana nak seimbangkan pengurusan masa dalam hidup. Kemudian kita tengok lagi perenggan yang kedua, muka surat 81. Maka anda boleh lihat mereka mementingkan aspek rohani, menerusi penyucian jiwa dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka juga mengambil berat soal jasad mereka melalui pemakanan, minuman, syahwat, tidur, kesihatan, riadah. Mereka mengikut apa yang Allah Taala halalkan untuk mereka. Di samping itu, fikiran mereka juga turut berkembang dengan pengetahuan, rasa cinta kepada ilmu melalui pembacaan, ulang kaji, penemuan baharu dan pembangunan sains. Demikian itu ia mengimbangkan sisi emosi, kesihatan jiwa dan berusaha ke arah ketenangan jiwa dan fikiran. Dia bermula daripada macam mana satu orang tu dia menguruskan masa. Ini penting. Sebab tu kita tengok dalam Al-Quran ada satu surah pendek, tapi surah ni cukup untuk beritahu betapa bernilainya masa. Surah apa? Surah Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah sebut, Quran ni kalau tak turun surah lain, turun surah ni saja dah cukup untuk orang Islam. Ini ialah kata-kata Imam Syafi'i yang saya ambil daripada kitab Khutatun Barraqah Lidhi Nafsi Tawaqah oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dia ada sebut tentang benda ni. Saya tak pasti Imam Syafi'i sebut kat mana ni. Saya ambil daripada buku tu lah. Buku tu buku mutaakhir kita ni lah. Okay. Cuma nak sebutnya surah Wal Asri tu, ianya nak tunjuk pada kita betapa orang Islam dididik untuk kenal waktunya. Kita ada dalam Quran surah Ad-Duha. Kita ada dalam Quran surah Al-Fajr. Banyak surah-surah dalam Quran ni yang berbentuk masa ataupun hari. Kita ada surah Jumu'ah. Bahkan nama-nama hari pun kadang-kadang disebut dalam Al-Quran. Hari Sabtu ada sebut, 6 masa pun ada sebut. Tuhan ciptakan segala sesuatu dalam 6 masa. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya perkataan masa bukanlah perkataan yang terlalu asing untuk orang Islam, dan bukanlah benda yang orang Islam tak perasan. Tapi dia sendiri yang menjadikan diri dia tak perasan benda tu. Kemunduran orang Islam bermula daripada dia meninggalkan benda ni. Sebab tu tuan-tuan tengok para sahabat, mereka jaga pengurusan masa dia orang. Terutamanya pengurusan masa berkaitan dengan salat dia. Apa jadi pada para sahabat? Allah Ta'ala berkati dunia untuk mereka. Mereka bila mana berniaga, kekayaan luar biasa. Tuan-tuan tengok Abdul Rahman bin Auf, meniaga hari ni dapat 1 peti emas penuh. Infak semua, esok dapat 2. Infak 2, lusa dapat 3. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Kekayaan dia orang, dia punya nisbah kekayaan dia orang tak sama dengan kekayaan orang Islam zaman sekarang.
Orang Islam zaman sekarang kaya, ada yang kaya, tapi kekayaan dia orang kita tak boleh nak bagi letak sebelah-sebelah dengan kayanya sahabat. Tak sama. Tuan-tuan tengok Uthman bin Affan, kekayaan dia sampai sekarang. Orang kaya mana atas dunia, harta dia bertahan 1000 tahun. Sahabat. Tuan-tuan cari non-Muslim mana yang kaya, harta dia sampai 1000 tahun. Tahan. Mungkin ada dalam sejarah yang kita tak sempat, tapi jarang kita dengar. Tapi Uthman bin Affan kaya. Para sahabat, mereka salat jaga waktu. Tapi dalam sejarah, mereka lah yang berjaya memerintah belahan bumi yang paling besar berbanding pemerintah-pemerintah Islam sekarang. Tuan-tuan tengok berapa ramai pemerintah Islam. Dia punya keluasan tanah tu tahu mana? Islam memerintah Syam. Syam berapa negara? 4 negara sekarang. Memerintah Hijaz. Berapa negara? Boleh katakan seluruh negara Teluk. Sekarang ni orang nampak Hijaz Arab Saudi je, tapi dulu bila mana sebut Gubernur Hijaz, semua negara Teluk tu, Gulf country tu, semua duduk dalam Hijaz. Seorang pemerintah dia. Muslim. Satu orang Muslim yang menjaganya. Sebab tu kalau kita tengok, orang Islam bukanlah kelompok yang tak ada pengalaman memerintah negara. Tapi kenapa dia punya bakat ini ataupun dia punya kemahiran ni makin merosot, merudum? Ada benda yang kita tak perasan. Ada benda yang kita berpaling padanya, iaitu pada pengurusan masa yang paling simple ni lah. Sebab tu pesanan Salman Al-Farisi sangat clear kepada Abu Darda. Nak beribadah silakan, tapi seimbangkan. Bagi hak kepada isterimu, bagi hak kepada Tuhanmu. Tuhan tak minta banyak. Sebab tu Nabi sendiri contohkan kepada kita, bila mana dia nak bangkit malam, tidur. Dia tidur. Dia tak hidupkan sepanjang malam. Walaupun ada riwayat Nabi hidupkan sepanjang malam. Tu pun dekat-dekat nak subuh Nabi tidur lagi. Nak tunjuk pada kita bahawasanya boleh tidur. Tak perlu pun beribadah sampai tak tidur, sampai tak cukup tidur, sampai darah tak stabil dalam badan. Tak perlu buat macam tu. Tak perlu pun. Maknanya Islam tak letak kita sampai taraf tu. Jadi nak sebut pada kita, antara tanda keberjayaan satu orang, berjaya yang disebut sini ialah berjaya akhirat lah, of course ni. Berjayanya mereka mencalonkan nama sebagai ahli syurga. Tuan-tuan bayang, 10 orang sahabat di dalam syurga ni, sebahagian besar mereka ialah orang kaya. Dalam masa yang sama juga pemimpin, bukan pemimpin kawasan beberapa daerah. Amirul Mukminin sebahagian besarnya. Semua memimpin semua orang Islam. Di mana tempat ada orang Islam, itu semua di bawah kekuasaan Amirul Mukminin. Tuan-tuan tengok, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan lepas daripada itulah Sa'id dan lain-lain lah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ni semua termasuk dalam mereka-mereka yang dicalonkan sebagai ahli syurga. Mereka hebat kerana apa? Mereka hebat sebab mereka menjaga kitaran yang paling mampu untuk dijaga, iaitu menjaga salatnya. Sebab tu saya sebut terang-terang pada tuan-tuan dan puan-puan, kita tak payahlah bermatlamat terlalu besar nak ubah itu, nak ubah ni. Kalau kita tak boleh ubah cara kita salat, tak payah cakap banyak, buang masa je. Mungkin jadi tapi tak tahan lama. Tuan-tuan tengok kehebatan para sahabat sampai ke hari ni. Cuma sejarah itu seakan-akan hampir nak berulang kembali. Kerana apa? Kerana kecuaian pada diri. Tidak seimbang masa dia. Bila mana buat urusan dunia, over urusan dunianya. Sama juga bila mana buat urusan akhirat pun, over urusan akhiratnya. Sehingga kita ditinggalkan dalam bab ekonomi, dalam bab kajian, kita ditinggalkan. Islam bukan ajar macam tu. Islam mengajar umat dia untuk develop, berkembang. Tapi dalam masa yang sama, tali hubungan dengan Tuhan jangan putus. Sampai kamu sombong diri, sampai adanya sikap ataupun sifat ananiah, keakuan dalam diri ini. Okay. Contoh lagi kita tengok pada muka surat 81 tu, begitulah juga keadaan mereka bersama pihak lain, antaranya ibu bapa dan anak-anak, ibu bapa, anak-anak, suami, isteri, adik-beradik, keluarga, rakan-rakan, jiran, masyarakat, negara serta umat manusia. Ia memerlukan interaksi dengan seimbang. Maka setiap pemilik hak perlu diberikan hak mereka mengikut kadar kemampuan. Malah perlu seimbangkan dalam urusan dunia dan akhirat. Dengan itu merasakan keseronokan dunia dapat diseiringkan dengan suruhan Allah Azza wa Jal demi kebahagiaan di akhirat. Muka surat 82, perenggan yang kedua. Sewaktu aku mengajar pelajar-pelajarku ciri-ciri thaqafah Islamiyah.
Ni yang tulis buku ni Dr. Ali Haji ni, dia cerita pengalaman dia mengajar subjek Thaqafah Islamiah. Subjek ni subjek wajib. Saya tahu tu sebab memang dia mengajar di universiti ni dan memang saya belajar dengan dia pun. Subjek ni non-Muslim pun kena ambil universiti kami dulu. Kebudayaan Islam. Di mana terdapat banyak yang boleh disebutkan. Aku telah bertanya kepada mereka, menurut pandangan kamu semua, apakah ciri kebudayaan Islam yang menurut kamu ia paling sukar untuk diaplikasikan? Kebanyakannya menjawab keseimbangan. Nak jadi satu orang yang seimbang ni payah. Sebab seimbang ni dia perlukan apa tuan-tuan? Dia perlukan konsisten. Tak konsisten, tak seimbang lah orang tu. Sebab tu Nabi ni dia pernah ajar kepada sahabat. Hadis terkenal riwayat Tirmizi, riwayat daripada Imam Ahmad, iaitu sahabat bernama Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus ni dia selalu follow kuliah Nabi, follow selalu. Tapi dia ada masalah, dia lambat tangkap apa yang Nabi sebut. Dia tak macam sebahagian orang, mungkin sahabat-sahabat lain yang lebih muda, otak dia orang ni lagi fresh, dia ni bromo sikit. Jadi dia slow. Dia slow. Bila mana dia slow, dia mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, slow sangat aku daripada orang lain. Bagilah apa-apa doa, amalan yang aku ni boleh seiringan dengan dia orang. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata kepada Shaddad bin Aus, Nabi kata, "Idza kana zannasu adh-dhahaba wal fiddah, faknizu haula'il kalimat." Apabila kamu melihat orang sibuk menghimpunkan emas dan perak, kerana itulah kecenderungan manusia. Orang sibuk cari duit, cari kerjaya, cari ketetapan, cari macam-macam. Cari tempat tinggal yang bagus, cari pekerjaan yang tetap. Ini ialah kebiasaan-kebiasaan kecenderungan daripada dulu sampai sekarang pun. Kata Nabi pada Shaddad bin Aus, himpun hati kamu di atas kalimah ini dan doa ini. Apa dia doa dia? Yang ni tuan-tuan kena catat. Dua dah saya bagi malam ni. Tadi Allahumma atinil hikmah. Okey. Ni yang kedua. Doa dia, Allahumma inni as'aluka thabat fil amr. Habis. Panjang lagi. Saya tak nak bagi panjang. Sebab tahu tak sempat nak tengok semua. Okey. Sekali lagi saya ulang. Allahumma inni as'aluka thabat fil amr. Maksud dia, ya Allah, aku bermohon kepadamu ketetapan pada urusan ini. Urusan apa? Urusan agama ni. Jadikanlah aku ni kalau follow betul dan tak jemu aku. Sebab nak jadi orang yang sentiasa good management ni, dia punya halangan yang paling kuat ialah tidak mudah bosan dengan jadual yang ditetapkan. Sebab tu kita akan jumpa satu orang tak minat sistem jadual-jadual ni. Tapi kita kena tahu, dalam surah An-Nisa Tuhan sebut, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang beriman, ianya ialah satu ketetapan yang bertempoh. Mawqut tu maksudnya ada waktu, ada timing ni, ada timing ni. Kalau kita nak duduk pada tempat yang tak ada susunan, ianya bukan di sini, ianya bukan di dunia, ianya di tempat lain, di akhirat nanti. Sebab tu di akhirat nak ambil nikmat, ambillah nikmat. Subuh ke, maghrib ke. Kalau ada waktu macam sana lah, macam sinilah di sana. Kalau orang tu dia tak nak peduli di sini, dia akan kena azab non-stop di akhirat. Di akhirat tak ada waktu. Kena azab pukul 8 sampai pukul 10. Pukul 11, 12 berhenti, boleh rehat, baring, goyang kaki, tak ada. Non-stop waktunya. Di dunia kamu boleh urus hari kamu. Kamu boleh buat hari kamu. Sebab tu doa ni Nabi beri pada Shaddad bin Aus. Tujuan dia apa? Tak ingat tak apa, tapi follow. Masuk dalam majlis kuliah ilmu, tak faham ustaz ni cakap, laju sangat dia cakap, ataupun dia cakap benda-benda payah, tak apa, tapi konsisten datang. Itu lebih baik daripada datang sekali, jemu, belah. 4 bulan baru datang pula. Jadi ini bukan daripada ciri-ciri muhsinin yang baik. Tuan-tuan ingat sekali lagi doa tu, Allahumma inni as'aluka thabat fi al-amr. Kalau kita tengok dalam riwayat Tirmizi, dia panjang lagi. Riwayat Tirmizi dia, wa as'aluka azimatar rusydi wa as'aluka syukra ni'matik. Panjang, wa husni ibadatik. Tapi paling minimum riwayat Ahmad, Nabi sebut pada Shaddad bin Aus banyak tu je. Allahumma inni as'aluka thabat fil amr. Tuan-tuan baca dalam sujud,
tuan-tuan puan-puan baca sebelum beri salam, dalam perasaan, dalam hati waktu baca tu, ya Allah jadikanlah aku muslim, mukmin yang mengurus masaku dengan baik, tak bosan dengan ketetapan yang telah ditetapkan padaku. Aku sempurnakan semua suruhanmu dan laranganmu sampailah kepada aku wafat. Harapan waktu kita sebut perkataan. Okay. Jadi hadis yang kelima ni, bila mana dia sebut pada muka surat 82 tu, dia kata kebanyakan pelajar menjawab keseimbanganlah yang paling susah untuk dilakukan. Seimbang daripada pengurusan diri kita sendiri, nak seimbang supaya kita ni ibadah ada, kegiatan dengan ekonomi pun ada, kegiatan dengan masyarakat pun ada. Dia payah daripada pengurusan diri sampailah pada pengurusan negara, payah nak seimbang. Sebab ianya bukan benda yang senang, ianya bukan benda yang mudah untuk diaplikasikan. Okay. Jadi kalau kita tengok lagi dalam dalam syarah dia tu, saya takkan baca habis lah, sebab muka surat 82 tu perenggan yang ketiga, yang kedua sampailah habis muka surat 84 tu, saya dah dah sebut pada awal ni. Saya dah simpulkan awal-awal. Sebab muka surat 83 84 tu ialah sebab urut hadis. Kenapa hadis yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi, iaitu dia jumpa isteri dia sugul apa semua itulah. Okey, sebab saya tengok timing kuliah maghrib ni sejak akhir-akhir ni dia pendek. Sebab kita punya waktu salat ni tak jauh, antara isyak dengan maghrib tu tak jauh. 8.30 sekarang isyak. Jadi saya tak nak dia macam tergantung ke apa semua. Okey. Jadi secara umumnya kita dah selesai lah hadis yang kelima ni. Kalau kita tengok pada muka surat yang ke-80, yang last sekali lah, fatawazun, seimbangkanlah kehidupanmu. Seimbangkanlah kehidupanmu. Jadi minit-minit terakhir ni, sebab kita dah belajar time management, jadi saya kena apply lah. Jangan ajar orang kita tak apply. Okay. Beberapa minit yang terakhir sebelum kita masuk isyak ni, daripada hadis pertama sampai hadis kelima, tawakal kepada Allah. Lepas pada tawakal, hadis yang kedua, tinggalkan sifat lemah. Lepas pada tu hadis ketiga, ghairah pada ilmu. Hadis keempat, jelas matlamat. Hadis kelima, seimbang hidup. Kalau tuan-tuan boleh terapkan 5 ni dalam hidup, dia punya pintu kejayaan tu dah nampak dah pelan-pelan. Kita tak akan terkesan dengan orang nak buat apa dalam hidup dia. Ikut sekatilah dia nak buat. Yang penting, aku tawakal pada Allah. Aku tinggalkan sifat lemah aku. Aku ada gairah nak upgrade ilmu. Aku nak fokus pada matlamat aku. Dan aku nak jadi orang yang seimbang hidup. Taklah over sangat akhirat, tak juga over kepada dunia. Okay. Jadi alhamdulillah kita dah selesai hadis ni. Dan dalam masa yang sama, 2 doa saya bagi tu, Allahumma atinil hikmah, dan juga Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. 2 doa ni tuan-tuan boleh amal balik untuk menjadi penguat dan penambah kepada usaha mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Cuma hadis ni dia ada poin yang menariknya. Dia ada perbahasan para ulama, kalau kita puasa sunat, orang ajak kita makan, kita kena buka puasa. Cuma saya nak tambah sikit lagi dalam minit yang terakhir ni, orang yang nak ajak makan pun kena alert. Hari ni biasa orang puasa sunat ataupun tidak. Contoh hari Isnin dengan Khamis, nak buat jamuan. Jangan buat jamuan hari tu, siang. Kesian dekat orang yang dah lazimi puasa Isnin Khamis ni. Buat hari lain. Hari lain mungkin tak berat sangat. Jadi orang puasa dengan orang yang tak puasa yang nak buat makan pun, dua-dua kena ada kesedaran dalam bab ni. Kalau puasa Syawal, 6 Syawal kan biasa orang kan dah semput-semput dah puasa Syawal. Last sekali orang jemput dia makan, dia kena buka puasa ikut pada hadis ni. Jadi untuk orang yang buat kenduri bulan Syawal ni, dia buat malam, tak payahlah buat siang. Bagi orang yang tak cukup puasa 6 tu, bagi habis puasa dia. Kadang-kadang hari tu dah 30 Syawal dah. Hari itulah hari yang ke-6. Kita pula kata, ingat ada hadis Salman Al-Farisi, kena buka puasa, dia pun buka. Tak cukup dia. Jadi kita yang nak buat makan ni pun kena memperhatikan orang yang nak berpuasa sunat ni. Jadi itu antara common sense yang balance lah. Sebab hidup ni kena seimbang antara yang memberi dan yang menerima, yang merancang dan yang menerima perancangan itu. Okay, jadi ngam ada seminit lagi. Saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.